Hari ini dalam kes Akal Budi, Datuk K berkenaan dengan dana 10 juta Yayasan Akal Budi pada Armada Holding untuk pelaburan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu pemberian dana 10 juta oleh Datuk Ahmad Zahid Hamidi melalui Yayasan Akal Budi kepada Armada Holding Sdn Bhd untuk membina tender sebagai syarikat pembekal arang batu kepada TNB bagi tujuan pelaburan. Ahli Perniagaan Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa, gambar judul atau lebih dikenali sebagai Datuk K, berkata wang 10 juta itu telah dikembalikan berserta faedah sebanyak RM69,722.65 kepada yayasan tersebut. Yayasan berkenaan tidak mengalami apa-apa kerugian serta memperoleh keuntungan yang sama atau sepatutnya. Khalid Bahagian Baru pun tidak bersetuju dengan cadangan Timbalan Pendakwa Raya bahawa dana itu adalah satu pinjaman. Beliau Khalid tidak pernah terlintas untuk menolak pelawaan Ahmad Zahid untuk memberikan dana 10 juta. Di soal lanjut, adakah saksi itu tidak terfikir bagaimana Ahmad Zahid mendapatkan dana berkenaan? Khalid yang mengenali Timbalan Perdana Menteri itu hampir 30 tahun sejak bertugas sebagai pengurus bank CIMB berkata, Ahmad Zahid adalah seorang tokoh korporat, usahawan, bekas ahli perbankan selain punya sumber keuangan yang pelbagai. Tempoh kenalan yang lama membuatkan saya rapat dengan Datuk Zahid dan mengenali sifat dan karakter beliau. Antara sifat beliau yang saya ketahui adalah beliau seorang pemurah, dermawan dan suka membantu apabila seseorang memerlukan bantuan, katanya. Beliau berkata demikian dalam perbicaraan membela diri Ahmad Zahid yang berdepan 47 pertuduhan, iaitu 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengumpulan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana YAB yang berhormat. Ketika membacakan pernyataan saksi, Khalid berkata disebabkan agak rapat dengan Zahid, beliau juga pernah melakukan beberapa aktiviti sosial seperti beliau bersama isteri Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin pernah beberapa kali menunaikan umrah di Tanah Suci bersama Ahmad Zahid dan Datin Hamidah Khamis. Menceritakan mengenai pemberian dana 10 juta kepada Armada Holding, Khalid berkata sekitar 2015 iaitu Datuk Wasi Khan atau Wasiu Zamar Israr yang juga saksi pendakwaan 21 bertemu dengannya dan memaklumkan bahawa beliau berhasrat untuk menubuhkan sebuah syarikat pembekalan arang batu di Indonesia. Menurut Khalid, syarikat berkenaan memerlukan modal 10 juta untuk memenuhi syarat minimum bagi didaftarkan sebagai syarikat pembekal. Datuk Wasihat tahu bahawa saya merupakan seorang kenalan rapat kepada Zahid. Ketika beliau telah meminta bantuan saya dan menguruskan perjumpaan dengan Tok Seri Zahid. Saya bersetuju dengan permintaan Datuk Wasihan dan menguruskan satu perjumpaan di antara kami berdua. Khalid berkata dalam pertemuan tersebut, Wasihan menyatakan hasrat untuk meminta campur tangan Zahid meminta TNB supaya mengurangkan modal berbayar kepada 5 juta sahaja. Namun Datuk Seri Zahid telah memaklumkan beliau tidak boleh berbuat demikian kerana di luar bidang kuasa beliau dan menjadi satu kesalahan sekiranya beliau campur tangan dalam urusan TNB. Saya seterusnya memaklumkan kepada Datuk Seri Zahid berkenaan kredibiliti latar belakang. Datuk Seri Zahid percaya bahawa tidak akan membawa individu sebarangan berjumpa dengan beliau, melainkan saya yakin dengan kebolehpercayaan individu itu. Katanya dalam fahamannya wang 10 juta yang diberikan oleh Zahid adalah berbentuk pelaburan tanpa apa-apa kerugian kepada pengeluar wang tersebut. Walaupun dia tidak disebut oleh Ahmad Zahid ketika pertemuan di antara mereka bertiga. Saya juga mengetahui Datuk Zahid merupakan bekas ahli perbankan. Jumlah 10 juta untuk membolehkan Armada membida tender sebagai pembekal arang batu. No, dalam kes ini tuan-tuan, apa yang berlaku dikatakan bahawa Ahmad Zahid Hamidi telah memberi 10 juta daripada dana Akal Budi. Sebab saksi pendakwaan mengatakan dia dapat 10 juta daripada dana Akal Budi. Tetapi wang tersebut dikembalikan kepada dana Akal Budi kemudiannya. Cuma persoalannya adalah pada masa itu Datuk K datang kepada Zahid. Dia kata dia bawa kawan tapi perlukan dana 10 juta. Kemudian Zahid pun kata okey, tak ada masalah. Dia pun bagi pinjam 10 juta. Bukanlah pinjam, dia bagi 10 juta untuk sebagai syarat. Kemudian setelah selesai syarat tersebut dah dapat kontrak tender, maka wang 10 juta itu dikembalikan dengan sedikit dividen RM6,000. So wang itu telah dikembalikan. Dan bila ditanya adakah dia tahu wang itu datang daripada Akal Budi, dia tak tahu. Cuma dia kata Zahid bagi duit. Jadi sekarang ini adakah Zahid menggunakan secara sewenang-wenangnya 10 juta? Wallahualam, nampak gayanya tidaklah. Kerana duit itu setelah dikeluarkan dikembalikan balik ke dalam syarikat secara 10 juta. Dan Datuk K sendiri mengatakan dah dikembalikan. 10 juta itu dah dikembalikan secara 100%. So tidak ada kehilangan wang di dalam perkara tersebut. Nah, pertikaian ini adalah mengenai jumlah 47 kes melibatkan jutaan ringgit. Now, dalam masa yang sama ada kalau kita ini akaun YAB disita, kontraktor masjid tak bayar 3 bulan saksi. Dalam kes ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa syarikat kontraktor bagi pembangunan projek
Di bahagian Datuk tidak menerima barang selama 3 bulan kerana akaun telah disita oleh SPRM. Pengurus projek pembinaan Masjid Tuminah Hamidi, kurang itu perjalanan pembinaan Masjid Menang telah terganggu. Okay. Now, dalam hal ini tuan-tuan, kita jelah. So, secara umumnya, ini adalah masih lagi saksi pembelaan dan sekarang ini tengah menunggu dan insyaAllah mungkin hujung tahun ini atau awal tahun depan, kita akan dapat keputusan kes akal budi sama ada bersalah atau tidak. Baik, habis kat situ. Detail tu masih lagi, perbicaraan masih lagi berlangsung. Saya kata, kita tak boleh nak conclude apa-apa sehinggalah setelah kes ini diputuskan. Baik.